Hai guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ini kita akan belajar trend pasaran dan juga teknik untuk analisis yang pertama, iaitu support and resistance. Jadi untuk trend pasaran ni kita ada beberapa jenis trend, iaitu yang pertama uptrend, iaitu kita cari peluang untuk buy sahaja. Uptrend atau UT adalah siri kenaikan harga yang mencipta high dan low yang lebih tinggi daripada sebelumnya. High yang lebih tinggi dilabel sebagai HH, iaitu higher high, manakala low yang lebih tinggi dilabel sebagai higher low, HL. Yang kedua ialah downtrend, iaitu kita hanya mencari peluang untuk sell sahaja. Definisi bagi downtrend atau DT pula ialah terbalik daripada uptrend, iaitu siri penurunan harga yang mencipta high dan low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Ia dilabel dengan lower high dan lower low. Yang ketiga, iaitu yang last sekali, ialah sideways trend, iaitu kita tunggu retracement selepas breakout. Sideways trend ni terjadi apabila price bergerak turun dan naik dalam jumlah yang kecil, iaitu kurang daripada 30 pip. Kita tidak perlu enter position ketika sideways trend ni kerana tidak banyak profit yang boleh diperoleh dalam pergerakan sebegini. Apabila price berada dalam sideways trend ni, ia akan menandakan breakout akan berlaku, iaitu pergerakan drastik yang keluar daripada zon sideways sebelumnya. Lebih lama price dalam sideways trend ni, maka lebih besarlah breakout yang bakal berlaku. Okay, so kita akan belajar teknik konsep yang pertama, iaitu support and resistance. Support and resistance SNR ni adalah teknik yang klasik yang mudah tapi sangat-sangat berkuasa. Kita tanpa menggunakan bantuan petunjuk yang lain pun, SNR saja sudah memadai untuk memberikan profit kat kita yang lagi lumayan. Jadi ini adalah gambar rajah contoh untuk support and resistance. Support ni kita boleh diibaratkan seperti lantai, manakala resistance pula kita boleh andaikan seperti ceiling. Jadi ketika uptrend, price akan mendaki sehingga ke puncak. Setelah sampai puncak, price akan turun untuk seketika. Setelah peringkat ini dinamakan retracement, iaitu price akan turun sekejap sebelum menyambung pendakiannya. Jadi puncak tertinggi yang dicapai sebelum retracement itulah kita namakan resistance atau ceiling. Manakala titik di mana price mula membuat U-turn untuk menyambung pendakiannya pula kita panggil support. Jadi jika kita perhatikan betul-betul, titik SNR ini kita boleh labelkan sebagai HH, HN, LH dan LL. Yang mana kita dah belajar sebelum ni dalam trend pasaran. Jadi apabila price menyambung pendakiannya dan melepasi titik resistance sebelum ni, breakout, resistance tadi akan terhapus dan bertukar menjadi support. Fenomena ni kita boleh namakan sebagai resistance become support ataupun RBS. Jadi untuk pemahaman yang lagi mudah, kita akan rujuk gambar ni. Untuk konteks downtrend pun sama sahaja. Apabila dalam uptrend, price akan menuju ke arah resistance, manakala downtrend pula price akan menuju ke arah support. Apabila support telah berjaya dipecahkan, maka support tersebut akan menjadi resistance pula, dan HBR support become resistance. Jadi kita kena ingat, price akan sentiasa mencari garisan SNR ini. Apabila SNR telah dibocori, kemungkinan besar price akan terus naik
atau turun, mencari SNR level yang seterusnya. Selepas price membocori SNR dan naik turun dengan drastik, dia akan kembali semula ke garisan RBS, iaitu resistance become support untuk uptrend atau support become resistance untuk downtrend. Selain itu kita kena ingat SNR ini adalah zone, bukan nombor genap. Jadi biasanya SNR terjadi di tempat yang dipanggil big round number seperti 1.34, 0.91 dan 90.00. Ini kerana big trader atau investor melihat kepada harga-harga di kawasan ini untuk entry position. Jadi kita pun kena ikut apa yang mereka buat. Kita kena pasti pergerakan naik atau turun market dan perhatikan di mana price membuat U-turn. Lepas tu kita labelkan S untuk support atau R untuk resistance. Kita lukis garisan melintang iaitu horizontal line di kawasan puncak atau lantai di mana price mula membuat U-turn. Jadi kita jika perhatikan pergerakan price di sekitar garisan yang telah dilukis, jika garisan ini menjadi RBS atau SBR, kita boleh bersiap sedia untuk entry position ataupun kita siap sedia untuk kita set pending order. Jika kita lihat hasil menggunakan SNR, kita akan dapat buy atau sell dengan menggunakan stop loss yang sangat sedikit, tetapi memberikan potensi profit yang sangat besar. Contoh kedua, lihat pada zone support. Price menebusi zone support tersebut iaitu breakout, lalu menjadi SBR. Selepas breakout, price naik semula iaitu retracement ke garisan SBR tadi. Kita enter sell dari sini dan lihatlah hasilnya. Price akan turun dan memberikan profit yang lebih besar. Jadi garisan SNR yang telah dilukis ini kita tak perlu padam, sebab garisan ini kita boleh pakai lagi selagi harga berlegar di kawasan ini. Contohnya, ada dua tempat di mana U-turn terjadi, jadi kita lukis garisan SNR di situ. Setiap kali price berada di zon-zon ini, reversal akan berlaku seperti yang ditunjukkan oleh anak panah biru dan merah di atas. Jadi, kita tidak perlu padam garisan SNR yang telah dilukis selagi harga semasa berhampiran dengannya. Biarkan sahaja kerana ia mungkin berguna pada masa akan datang. Jadi untuk step-step dia ialah kita gunakan line chart dan buka pada time frame daily. Kemudian kita tukar kepada line chart. Di sini kita akan nampak U-turn dalam market dengan lebih mudah. Selepas U-turn dikenal pasti, letakkan garisan melintang berorientasinya. Sesudah siap, tukarkan semula kepada candlestick chart. Terlalu banyak garisan akan menyemakkan chart kita. Jadi dua support dan dua resistance dari price semasa sudah cukup. Garisan selebihnya kita boleh padam. Jadi apabila salah satu dari dua SNR tersebut telah ditembusi, barulah kita cari SNR yang seterusnya. Jadi sesudah SNR daily atau major SNR kita siap, kita boleh mencari hala tuju price. Jadi jika price sudah breakout resistance, ini menandakan price akan naik lagi mencari resistance berikutnya. Jadi untuk hari ini kita akan tunggu price kembali ke garisan resistance tadi yang telah menjadi support untuk mencari peluang buy di zone SNR H4. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, kenapa kita tidak terus buy pada harga semasa? Ini kerana kita tidak mahu buy pada harga yang tinggi. Kita ingin buy low dan sell high. Apabila price break SNR, biasanya ia akan retrace terlebih dahulu. Pada waktu inilah kita akan entry post